Assalamualaikum semua, selamat datang ke Akimri Channel. Seperti yang anda semua baca kat caption tu, hari ni saya akan share tentang cara nak tawar-menawar semasa membuat pembelian. Sebenarnya cara ni taklah ada ditetapkan buku pun, tapi berdasarkan pengalaman sendiri and boleh katakan 80% dari masa yang saya guna memang berjaya. Tapi pastikan kalau nak guna cara ni mesti follow semua rule, and kalau anda semua cuba and berkesan, jangan lupa share ilmu ni pada orang lain. Jadi yang pertama, pastikan anda semua jumpa penjual tu depan-depan. Jangan lakukan proses tawar-menawar tu online. Kalau jumpa buyer tu online, kat Mudah ke, kat Carousel ke, try ajak jumpa and cakap depan-depan. Sebab perbualan dalam talian ni, empathy dengan emosi kita tak dapat rasa, tapi bila kita buat semuanya secara fizikal, suara kita, riak muka kita sangat membantu dalam proses tawar-menawar. Ramai yang membuat kesilapan ni di mana diorang melakukan tawar-menawar ni online, iaitu melalui WhatsApp dan sebagainya lah, disebabkan diorang rasa malu and segan nak minta depan-depan. Jangan malu. It's your right untuk menawarkan harga. Awak yang nak beli barang tu, awak yang keluarkan duit tu duit awak. Jadi awak berhak menentukan berapa harga nak bayar untuk barang tu. Jadi tawarkan harga awak, offer your price. Tawarkan harga awak berapa yang awak mampu. Duit tu duit awak, jadi awak berhak menentukan berapa yang awak nak bayar untuk barang tu. So, tawarkan harga awak sebelum membuat pembelian, dan kalau boleh, proses tu buat secara depan-depan. Itu secara fizikal lah. Tapi kalau memang penjual penjual online tu jauh and korang tak boleh nak jumpa depan-depan, terpaksalah juga tawar-menawar online. Tapi ada tips dia juga untuk tawar-menawar online ni. Untuk tu mungkin saya akan sharekan dekat video lain. Cara yang kedua adalah jaga riak muka dan percakapan korang masa masuk kedai tu, which is masa kita beli fizikal lah. So kalau korang jumpa barang yang korang nak, jangan gopoh sangat and jangan tunjuk yang korang suka and berminat kat barang tu. Kalau korang masuk-masuk je kedai dah buat muka terkejut sebab tengok cantiknya barang depan penjual, of course dia tahu yang korang akan beli barang dia sebab korang suka. Lagi-lagi kalau korang dah zahirkan dengan percakapan yang korang suka barang tu. Korang zahirkan dengan percakapan, contoh macam wah cantiknya, atau weh dah lama aku cari, macam tu lah. So memang susah lah nak tawar harga and dapat harga yang lebih murah, sebab penjual tu dah tahu yang korang suka beli, yang korang suka barang tu, and confirm lah korang akan beli kan, dah korang suka. Macam tu lah. So tak boleh nak macam orang kata main tarik tali lah. Sebab korang dah bagi tali tu untuk diorang tarik, habis korang tak boleh tarik lah. Macam tu lah. Sebab tu lah, itulah dia perumpamaan tarik tali. Cara yang seterusnya, which is cara yang ketiga, jangan kekal, maksudnya bila korang dah jumpa barang yang korang suka tu, jangan kekal bilik satu barang yang korang suka tu, yang korang nak tu, lama-lama. Bila masuk je kedai tu, confirm ada barang-barang lain ni selain daripada barang yang korang nak. So mula-mula masuk, pusing setiap ruang kedai and tengok barang-barang tu. So that penjual akan fikir yang korang ni bukan nak beli sangat pun, cuma cuci mata or sightseeing. Macam tu lah. Lepas tu katakanlah masa tengah pusing-pusing tu dah jumpa and berkenan dengan barang-barang yang korang nak, mark tempat tu and pusing balik untuk check and belik-belik lah barang-barang tu. Tapi kalau boleh keep it minimum and jangan lama sangat. Masa dalam proses pusing-pusing tu, facial expression kena jaga, and kalau boleh elakkan bertentang mata dengan promoter dekat kedai tu ataupun penjual kedai tu lah.
Sebab facial expression tu memang penting. So apa yang saya maksudkan facial expression tu adalah riak muka tu tak boleh senyum and buat muka macam tengok-tengok je, macam korang masuk just untuk tengok-tengok je, bukan nak beli pun macam tu lah. Dan katakanlah pusing-pusing kedai, tiba-tiba promoter approach kita and tanya, ya cik, nak cari apa ya? So ini kira macam bonus untuk korang. Sebab ada yang kadang approach, ada yang tak approach. So kalau dia approach, this korang kena dengar betul-betul, which is ni memang bonus untuk korang. Kalau dia tanya, ya cik, nak cari apa ya? So korang kena jawab dengan relax and santai. Tak ada apa, saya saja nak tengok je, boleh? Pastikan ada boleh tu. So macam kita macam psycho dia balik, boleh ke saya nak tengok tu, macam tu lah. So macam dia pun akan faham untuk takkan kacau korang. So macam korang ni just macam very firm and nak tengok-tengok je. So sebab jawapan macam ni sangat diperlukan and sangat membantu bila nanti untuk beli. Sebab penjual dia akan tahu yang kita ni jenis seorang yang firm, macam saya cakap tadi. So if tawar-menawar nanti, penjual dia akan ada satu mindset dekat kita, which is dia akan fikir yang kita ni firm. So if kita tak dapat barang dengan harga yang kita nak, we might go out and left the store. So macam bila kita tawar-menawar tu, if kita tak dapat harga yang kita nak, kita mungkin akan go out, keluar terus. Sebab dia dah nampak kita ni jenis yang firm. Macam tu lah lebih kurang. So kebanyakan penjual, ni satu rahsia yang selalunya orang bisnes and orang berniaga ada, which is kebanyakan penjual dia takut hilang potential buyer. Potential buyer ni macam kalau nak cerita macam sangat meluas, which is saya cerita secara mudah lah. Sebab semua orang yang datang kedai dia adalah potential buyer, walaupun yang datang kedai dia tu pada asalnya tak nak beli apa pun. Mungkin yang datang kedai dia hari ni tengok-tengok, mungkin lepas dia fikir and compare harga dia, esoknya dia akan datang balik. Jadi selalunya penjual akan takut untuk hilang potential buyer. Potential buyer ni boleh jadi orang yang kadang datang servis kat kedai, macam tu lah, yang datang servis, yang datang untuk offer tu ke offer ni ke. Yes, itu semua potential buyer. Sebab dia orang masuk, dia orang akan tengok produk-produk yang penjual jual. So itu adalah semua potential buyer. Sebab kalau kena harga, tiba-tiba mungkin dia pernah terfikir nak beli, tiba tengok depan mata, ini aku nak cari ni, macam tu lah. Padahal awal-awal dia plan untuk tengok je. So bila tengok barang tu, mungkin dia ada potensi untuk beli. So everyone yang datang, even though dia hanyalah pencuci atau tukang sapu sampah, tapi dia datang kedai tu, so semua adalah potential buyer. So bila dia kehilangan seorang yang tengok-tengok nampak macam berminat, tapi tawar tak nak, so lagi dia rasa rugi. Even orang yang masuk-masuk pun dia dah rasa potential buyer, apatah lagi kita yang masuk dah tunjuk interest, dah siap minta tawar kat barang tu, tapi kita tak nak, kita keluar. So macam mungkin dia akan tarik kita balik, macam saya boleh bagi harga ni, macam tu lah. So tu pun kita boleh kata macam tadi konsep tarik tali. Kita dah tarik jauh, dia kejar balik, dia tarik, macam tu lah. So tadi cara yang ketiga. Cara keempat, which is cara yang paling penting adalah, cara keempat ni adalah cara paling penting, which is pastikan barang yang nak ditawar tu, korang tahu harga dia paling murah berapa, and korang rasa berapa paling murah harga penjual boleh bagi untuk barang tu. Sebabnya bila dah tahu harga tu, korang tawarkan harga yang ni proses dia macam mana. Maknanya kau dah tahu harga barang yang korang nak tu. So bila datang kedai tu, cara dia adalah korang dah tahu harga kan. So korang tawarkan harga yang lagi murah daripada tu. Penjual pun akan tawarkan harga dia
Lepas tu korang pun tawarkan harga korang tapi up sikit dari harga asal yang korang tawar tu. And penjual pun mungkin akan bagi last price dia. And selalunya last price dia tu kena dengan harga yang kita nak ataupun hampir-hampir dengan harga yang kita nak. So macam sebagai contoh, kita nak beli seluar yang harga asal RM40. Kita rasa penjual boleh bagi kita RM35. Jadi kita kena mulakan harga tawaran dengan harga RM30. Harga barang RM40, 40. Kita rasa tukang kedai boleh bagi kita 35. So kita offer dia 30. Okay, nampak? Lepas tu ikut step dia macam biasa. So mungkin kita offer dia 30. Dia kata 38 lah bang, 38. Boleh lah, murah sikit. 32. Bila kita 32 mungkin dia offer okay lah 36 lah. 36. So kita punya target adalah 35. Dia offer kita RM36. So lebih baik spend extra RM1 daripada rugi RM5 kan. Kalau memang tak tahu harga barang tu, bolehlah survey dekat Lazada ke Shopee atau IG Shop yang ada jual barang-barang tu. Okay. So sangat penting untuk tahu harga barang awal tu masa nak tawar menawar. So kita boleh bagi harga kita. Kalau tak tahu, macam saya cakap dia, boleh check dekat Lazada ke Shopee ke untuk tahu harga barang-barang tu. Ataupun ada je yang barang yang tak dijual kat Lazada Shopee, mungkin kat IG Shop. Tengoklah kat IG Shop harga berapa. So korang macam okay, ni target price. So kita boleh letak bawah lagi untuk offer. So akan tawar. Mungkin dekat sikit dengan harga tu on. Macam tu lah. Ada orang yang macam tadi dah sampai RM36, dia try tawar 34. Lepas tu pada tu kata 35, Sam tu dapat average yang dia nak. Macam tu lah. Ataupun selain daripada tengok Shopee, Lazada dengan IG Shop, korang boleh tanya orang lain yang pernah beli barang tu. Sebab dia dah pernah beli, jadi mungkin dia dah ada experience untuk buat checking harga untuk barang tu. Sebenarnya sebelum dia dah beli barang tu, mungkin dia dah survey harga. So dia tahu harga barang tu apa. So sebenarnya cara yang keempat ni, dia ada 3 jenis. Which is first type, kita tawarkan harga dulu. Second type, kita tanya berapa dia boleh bagi, tawar. So kita terus tanya, abang ni boleh berapa kurang? Macam tu lah. Tu second type. Saya kata 3 type kan. So first tadi yang standard, kita bagi harga kita. Second, kita tanya berapa dia boleh offer. And yang ketiga tu ketiga tu lepas ni saya akan terang. So untuk type pertama ni sebenarnya ialah kita semua dah tahu. Untuk type kedua ni dia agak bahaya untuk orang tak selalu tahu menawar lah. Sebab kita tiba-tiba terus tanya so macam kita tak tahu nak counter balik soalan apa. Tu type yang kedua. Sebab kita terus tanya dia berapa dia boleh bagi kan. Selalunya yang orang terus tanya ni adalah orang yang confident and dia ada duit, dia ada budget. Macam tu lah. So type ketiga ni saya akan bagi contoh sikit, which is kita bagi dekat penjual tu kita bagi harga dekat penjual tu if kita beli lebih dari satu. So contohnya satu baju ni harga dia 39. So 2 helai jadi 78 kan. Jadi kita rasa kalau 39 tu penjual dia boleh bagi RM35 kan. Betul tak? So kalau RM35, 2 helai RM70. So buyer tu mungkin boleh penjual tu mungkin boleh bagi 2 helai for RM70. Betul? So kita tu yang dia boleh bagi. So kita letak lagi bawah which is 65. Sebab kita akan tawar start 65 and tengok boleh tak dapat dekat 70. Sebab kita punya budget penjual tu boleh bagi 70. Okay. So kita letak 65 untuk 2 helai. So korang nampak sebenarnya 65 dan 78 ni jauh. Sebab dia beza dalam RM12. Tapi bila tawar menawar, dia akan jadi dekat dengan harga yang korang nak. 65 mungkin, bang boleh tak 265? Patutnya 278 kan? Boleh tak 265? So kata, tak boleh dik, ini abang modal pun tak banyak untung tak banyak Lepas tu
Okey abang, 68 tak apa. Lepas tu kata, dia kata 75 boleh adik. Dia kata 75 kan. Cakap abang 70 tak dapat. Kata 72 boleh lah. 72 adik last. Dia kata yang tu. So 72 last okey lah. Sebab korang bajet 70. So dia offer 72. Harga asal 78. Untung RM6. Lebih baik korang untung 6. Maknanya korang bajet 70. Maknanya korang rugi RM2 daripada korang rugi RM8. Sebab tawar menawar fail. Sebab gagal. Sebab step salah. So daripada 78 korang untung RM6. Maknanya korang beli 72 je untuk 2. Okey lah macam tu. At least berjaya tawar menawar and korang tak rugi sangat. Okay, sedikit tambahan cerita. Saya pernah share idea ni dengan kawan saya. Dia cuba and dia kata tak dapat nak minta. Maknanya dia guna try cara tu, dia tak dapat nak minta diskaun. Saya pun tanya dia cuba dekat mana. Dia kata dia beli merchandise. Dia try masa dia nak beli merchandise Insta Famous, tapi tak dapat nak minta diskaun dekat website tu. So macam merchandise, maksudnya macam barang khas untuk certain people lah. Macam ni member saya ni dia beli dekat website Insta Famous tu. Tapi bila dia chat dengan macam dia punya operator, WhatsApp chat kot, dia tak dapat. Maknanya dia guna cara yang beli 5 nak diskaun tak dapat. So biasanya memang kalau nak minta susah. Sebab tu lah, walaupun kita beli banyak, kita tak jumpa depan-depan, memang susah. Lagi satu, Insta Famous ni diorang ada brand name, diorang kena jaga brand name. So kalau diorang letak rendah sangat, lepas tu tiba-tiba diorang bagi murah, so brand name diorang akan terjejas. Sebab kalau tiba-tiba orang ambil, jual murah, habis lah. Diorang jual harga, kata diorang jual 170, tiba korang nak minta 165. Lepas tu tiba-tiba korang jual 167. Dia orang jual kat kedai 170. So macam nama dia orang akan terjejas. Oh, ni macam mana boleh dapat lagi murah, sedangkan dekat kedai dapat lagi mahal, kat luar lagi murah. Macam tu lah. So brand name dia orang tak boleh jaga. So memang satu lagi memang susah lah nak minta diskaun dekat website ke ataupun dekat merchandise Insta Famous ni. Tapi ada macam Insta Famous lah, kira macam famous YouTuber, macam korang kenal YouTuber yang famous dekat Malaysia, Isap. Dia punya produk, dia punya brand, dia punya company Isap brand, and diorang ada jual yelah, dia jual baju, jam, baju layat. Tu memang produk diorang. And tak silap, kalau korang tengok video diorang ada code discount. Tu pun boleh apply. Kalau tu, tapi tu through website lah. Kalau personally mungkin korang kena jumpa. Ataupun macam Insta Famous ni yang ada merchandise sendiri. Satu lagi Ashraf Rozami, dia ada merchandise sendiri, tapi dia jual melalui Instagram je. And itu pun korang susah juga nak deal kalau nak minta diskaun lah. Mungkin maybe korang boleh jadi dealer, nak jumpa depan-depan, minta beli banyak, so mungkin boleh. Maknanya korang nak jual, tapi asalnya dia akan ada agreement panjang untuk deal diskaun berapa banyak. Macam tu lah. Tu kalau Ashraf Zami lah. Tapi korang boleh try deal, mungkin dia orang akan bagi harga murah. So jadi tu saja cara untuk tawar menawar semasa melakukan pembelian barang. So if korang ada soalan, boleh tulis dekat ruangan komen bawah. So insyaAllah saya akan jawab semua soalan anda. And stay tune untuk next video yang akan datang, di mana saya akan share lagi cara-cara and tips untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan seharian.
And kalau video ni bermanfaat untuk korang, jangan lupa like, share and subscribe. Okay, subscribe. Thank you and Assalamualaikum.